Pertama saya ingin merujuk kepada kenyataan Menteri semalam yang sedikit melegakan tentang 5G, bahawa belum ada keputusan muktamad dan kesediaan beliau mengangkat kepada untuk pertimbangan kabinet supaya ada penilaian semula, melihat kepada semua pertimbangan concern yang dibangkit oleh kebanyakan pihak termasuk MNOs atau telcos. Satu perkara yang juga membimbangkan ialah bahawa 5G ini akan memusatkan perhatian kawasan bandar. Itu yang disebut, saya minta penjelasan daripada Menteri. Kerana kalau ini berlaku, kesenjangan itu lebih melebar dan kedudukan masyarakat desa luar bandar pedalaman ini akan lebih terkesan. Sudahlah tidak ada 4G sekarang pun, kita buat 5G, kita tinggalkan mereka juga. Jadi ini satu hal yang mesti diberikan perhatian. Dan apakah yang hal-hal yang dibangkitkan? Lobby oleh pihak syarikat itu memang agresif betul. Bukan saja sebelah kerajaan, tapi juga sebelah pembangkang. Kita bukan soal setuju atau tidak. Tetapi hal yang dibangkitkan ialah, pertamanya, apakah sistem monopoli begini boleh dipertahankan dalam negara kita? Dan apakah kesan monopoli ini? Itu pertama. Keduanya, soal kontrak itu harus lebih telus. Tanpa ketelusan ini, kita tidak tahu mengapa anugerah kepada Ericsson, tidak kepada Huawei atau syarikat-syarikat lain, dan apa kos dan tender. Mengapa dia rahsiakan? Dan berikutnya, apa kos sebenarnya? Kenyataan itu bukan daripada menteri, tapi sebelumnya 15 bilion, 18 bilion, 20. Ini dah sampai hampir besar dengan satu MDB. Saya nak ingatkan menteri kalau dalam calang silap nanti berakhir dengan masalah 1 MDB di mahkamah. Jadi saya harap ini diberikan perhatian supaya kos itu dapat diketahui dan dapat kesan sekarang. Ya. Kemudian, telco atau MNO, mobile network operators ni melahirkan kebimbangan. Kos katanya tinggi, membebankan mereka. Mengapa tidak boleh diberikan suatu ruang untuk ada persaingan yang lebih telus dan bebas? Semua ini dibangkitkan dalam keadaan negara harus lebih matang, memilih satu cara dan kaedah yang lebih telus dan adil. Sekarang ni memang kerajaan boleh menggunakan kuasa, memaksa atau mempengaruhi telco sebab kebanyakan telco ini ada saham, pegangan saham daripada syarikat kerajaan. Tetapi ini bukanlah petanda sihat untuk menjamin suatu keadaan ekonomi yang boleh dirangsang secara lebih meyakinkan. Kalau ini tidak dilakukan secara lebih telus, saya bimbang ia akan menghakiskan keyakinan pelabur dalam dan luar negara terhadap keupayaan kita. Dan hal-hal ini saya minta dijelaskan sebab Datuk Yang Timbalan Bertuah, bila kita kemukakan kepada Menteri Keuangan 2 kali, peringkat dasar, peringkat terkuasa langsung diketepikan, tidak dijelaskan. Ini sebab itu saya minta supaya Menteri bagi penjelasan. Dan terkait dalam perkara ini tentang penerangan umumnya, dengan pengalaman Yang Berhormat Menteri dan dengan yang dikatakan kematangan politik Malaysia, saya harap Kementerian Penerangan dan Komunikasi ini berilah pendekatan lebih lunak supaya perbahasan lebih terbuka, dan jangan jadi media di bawah kementerian itu alat propaganda, incessant propaganda untuk pertahankan keadaan kerajaan tanpa memberi ruang yang secukupnya kepada pandangan-pandangan lain. Bukan saja pembangkang, civil society, para tokoh akademik. Kerana kalau ini dilakukan, tak usah bicaralah tentang keluarga Malaysia, kematangan politik dan kewarasan kita. Jadi saya harap dua perkara ini, kerana 5G ini dia mengaitkan banyak isu, ya, ketelusan, kaedah mengurus perniagaan cara lama, ya, dia balik kepada kaedah lama, tidak akan
kerajaan tanpa ketelusan, tanpa kos yang jelas, semuanya dirahsiakan. Itu yang pertama. Dan keduanya ialah masalah penerangan dan komunikasi ini. Apakah di dalam keadaan sekarang dengan media sosial yang lebih luas, kita ada satu pihak yang dikuasai oleh kerajaan yang terhad dengan captive mind, pemikiran usang lama yang anggap media ini seperti mana George Orwell ni kisah ni, mana dia boleh kontrol dengan propaganda. Malaysia mesti batang sebagai suatu negara demokrasi yang menghormati prinsip kebebasan dan keadilan. Terima kasih.